Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua Jelutong ingin melafaz hasrat menjunjung kasih kerana titah ucapan Seri Patuga Baginda semasa membuka penggal kelima Parlimen yang ke-13 yang ini. Saya ingin kembalikan, imbas kembali kepada pencerahan saya semasa Yang Berhormat Kota Melaka berucap mengenai isu-isu yang berkaitan dengan broadband, liputan broadband dan juga kelajuan broadband dan kualiti broadband pada keseluruhannya. Pada suatu ketika dulu pernah digunakan definisi bahawa broadband itu yang digunakan pakai di negara-negara OECD ialah lebih kurang 516 kbps, kilobits per second. Tetapi oleh kerana ada perubahan teknologi dan sebagainya, jadi definisi tidak lagi digunakan pakai. Dan kalau di Malaysia kita lebih menumpukan statistik kita kepada penembusan broadband di seluruh negara, tetapi apa yang digunakan pakai di seluruh dunia definisinya agak berjangka. Dan saya ingin memetik daripada laporan terakhir daripada Akamai, laporan berpenggal, iaitu The State of Internet bagi penggal 1 2016, di mana disebutkan piawaian yang telah tercapai oleh negara-negara maju daripada Eropah, Amerika Syarikat Utara ke Asia Pasifik dan sebagainya. Dan sudah sempat saya kutip bahawa kalau kita berpaksikan teknologi protokol internet IPv4, di mana kualiti broadband itu disukat menerusi dua kriteria. Dan kriteria yang pertama ialah kelajuan pautan purata ataupun dalam bahasa Inggerisnya average connection speed, dan satu lagi ialah kelajuan pautan kemuncak, iaitu peak connection speed. Dan dari sini kita bahagikan kepada dua bahagian, kelajuan broadband dari segi fixed line broadband dan juga broadband secara mobile. Jadi saya ingin memetik ada sedikit statistik. Saya sengaja nak memetik statistik supaya dia masuk dalam Hansard, supaya dapat dibaca, diteliti oleh menteri yang berkenaan, bahawa kalau kita nak memamerkan kelajuan dan kualiti broadband di Malaysia, kita harus menggunakan pakai piawaian yang baru secocok dengan apa yang dimuatkan dalam laporan Akamai ini. Kalau kita lihat dari segi kelajuan pautan purata di Malaysia, kita mencapai lebih kurang 6.4 megabit per second. Kalau berbanding dengan negara Thailand, saya gunakan Thailand sebab Thailand dikira sebagai negara yang lebih mundur dari segi sosial ekonomi dan sebagainya kalau berbanding dengan Malaysia. Tetapi Thailand pada penggal pertama 2016 telah mencapai kelajuan melebihi 10.8 megabit per second. Dan kalau kita lihat pula kedudukan ranking global, Thailand ditempatkan di tempat ke-39, manakala Malaysia jatuh ke tempat ke-74. Saya boleh ambil kira semasa kita bercakap tentang spektrum yang diberikan kepada semua pelesen SKMM dari segi LTE, 4G dan sebagainya, Thailand masih mundur. Thailand masih berkecimpung dalam bahagian spektrum untuk 3G saja, tetapi mereka telah sekarang ni dapat mendahului kita. Kalau kita lihat pula dari segi kelajuan pautan kemuncak, the peak connection speed, Thailand mencapai speed 69.6 megabit per second, manakala Malaysia hanya mencapai 46.3 megabits per second. Jadi dari segi ranking globalnya, Thailand diletak di tempat ke-20, manakala Malaysia jatuh di bawah tempat ke-54. Jadi saya nak masuk lagi dari segi kalau taburan broadband.
Kalau kita ambil 3 definisi yang digunakan pakai oleh Akamai, iaitu manakah negara yang dapat mencapai lebih peratusannya melebihi 4 megabit per second, dan yang kedua ialah 10 megabit per second, dan yang ketiga 15 megabit per second. Jadi kalau di bahagian 4 megabit per second, Thailand mencapai pencapaiannya setinggi 96%, manakala Malaysia hanya 68%. Ini menunjukkan bahawa global ranking Thailand dari segi pencapaian speed 4 megabit per second ke atas ditempatkan ke tempat yang kelima, manakala Malaysia ialah tempat ke-69. Dan satu lagi, kalau bagi kriteria 10 megabit per second, Thailand mencapai pencapaian 39% dan diletakkan global rankingnya 36, manakala Malaysia tempat global rankingnya 66 dan pencapaiannya hanya 11% sahaja. Kalau bagi kriteria 15 megabits per second, peratusan pencapaian Thailand ialah 15% dan tempat ranking di globalnya 39, manakala Malaysia hanya mencapai 3.1% dan kedudukan kita secara global ranking ialah 60. Jadi itu apa yang terjadi untuk fixed line. Manakala untuk mobile broadband juga ada dia punya statistik. Kalau di Malaysia telah mencapai hanya untuk average connection speed, kita mencapai hanya 3.3 megabit per second, manakala di Thailand mereka telah mencapai 5.1 megabit per second. Saya hanya membuat cabutan statistik yang berkenaan dengan Malaysia dan juga jiran yang terdekat dengan kita. Mereka mempunyai infrastruktur yang agak mundur kalau berbanding dengan Malaysia. Kalau di mana di Malaysia kita menggunakan sistem peparitan bersepadu, di mana semua fiber optik dan dia punya kabel ditanam di bawah tanah. Di Thailand mereka cuma sangkut kat atas tiang-tiang lampu dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat ada atap rembia dan atap genting kalau berbanding dengan nak buat satu perbandingan secara infrastruktur. Jadi saranan saya kepada kementerian juga menteri yang berkenaan ialah, kalau kita nak banding dengan negara-negara maju di dalam Asia Pasifik, bukan saja di Eropah, maka jago di Asia Pasifik itu ialah South Korea. South Korea mencapai, untuk saya cuma memetik average mobile connection speed. Kalau average mobile connection speed jago di Asia Pasifik ialah Korea Selatan dan mencapai 13.0 megabit per second. Kalau untuk kelajuan peak mobile connection, jagonya di Australia sebanyak 147.6 megabits per second. Jadi saya nak tahu, saya nak bagi tahu kepada menteri berkenaan bahawa kita tidak boleh sewenang-wenang menyalahkan Telekom Malaysia kerana tidak membekalkan broadband yang laju, yang setaraf dengan Thailand dan setaraf dengan dunia-dunia pertama. Apa yang berlaku di sini ialah sistem di SKMM. SKMM merupakan Suruhanjaya mengeluarkan lesen kepada pembekal-pembekal perkhidmatan seperti Telekom Malaysia, Time.com dan sebagainya. Masing-masing diberikan spektrum, masing-masing diberikan instrumen assignment dan sebagainya. Sepatutnya ke semua pelesen ini, sama ada pelesen NFP ataupun NSP, harus diberikan satu perintah supaya mereka jangan cherry pick untuk memasuk ke menembusi kawasan-kawasan yang memberikan pulangan yang pantas, pulangan yang senang wenang. Tetapi mereka harus bersaing dan juga memikul rasa tanggungjawab sosial dan ekonomi supaya
kesamarataan liputan dan juga kelajuan yang elok bagi infrastruktur itu dapat diberikan kepada semua lapisan rakyat. Adakah SKMM mempunyai kuasa sedemikian? Saya rasa ada, sebab sebagai menteri dapat memberikan perintah ke atas pengerusi SKMM supaya ada sebarang strategi dan tactical maneuver supaya ada sebarang intervention ke dalam kalangan dan industri ini. Jadi saya lihat kalau Telekom Malaysia pemilik majoritinya ialah MOF Incorporated. Kalau bagi Time.com pemilik majoritinya ialah Khazanah. So to whoever who is holding the executive power at MOF Inc. dan juga Khazanah, I'm staring at you so that you really make some form of intervention, interventive measures to force all the pelesen SKMM, NFP and NSP supaya you bersaing dan juga you ensure you achieve two things. One, accessibility to broadband. Yang kedua, affordability in terms of pricing. Itulah saranan saya, dan saya sengaja mengutip statistik ini supaya kita lihat dari segi apa yang telah dijalankan di luar negara supaya kita tidak mundur kalau berbanding dengan jiran kita di Thailand pun. Sekian, terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Muhammad. Setakat itulah